Alhamdulillah, dalam tempoh 2 bulan ni baru dapat baca 6 juzuk baru. Syukur saya dapat baca tafsir 6 juzuk dalam tempoh 2 bulan. Syukur pada Allah. So ada lagi beberapa bulan, saya ada 4 bulan lagi nak kena habiskan 24 juzuk. Doalah semoga Allah memudahkan urusan. Dah siap tu nanti, tafsir tu dah siap edit semua. Nanti bolehlah tuan-tuan beli, bolehlah wakafkan, InsyaAllah. Okey, surah apa gini? Surah Al-Rahman. Okey, nota dah ada, nanti kita putus state untuk kelas akan datang. Surah Al-Rahman. Kenapa pilih surah Al-Rahman? Sebab semuanya. Ada apa-apa kelebihan kan? Siapa di sini yang dia mengamalkan baca surah Al-Rahman? Tak ada. Arwah? Baca. Oh, baca. Okey, tak apa. Surah Al-Rahman sebenarnya dia tidak ada fadilan yang tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasul yang Allah terima wahyu Al-Quran. Tak ada hadis yang sahih yang menyebutkan kalau baca Ar-Rahman dapat begini, pahalanya begini. Itu tidak ada. Tapi walaupun dia tidak ada secara khusus, diambil makna yang umum, kita akan dapat syafaat daripada Al-Quran. Kita dapat satu huruf, kita baca surah Rahman, Allah beri kita pahala. Jadi surah Ar-Rahman ni, pengenalan dia sedikit pengenalan dia surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ada berapa ayat? Ada surah Ar-Rahman ada 78 ayat. Okey. Surah Ar-Rahman disusun sebelum surah Al-Waqi'ah. Okey. Surah Ar-Rahman disusun, diletak sebelum suratul Al-Waqi'ah. Al-Rahman dengan Al-Waqi'ah, dua surah tu kalau baca Rahman, jangan tak baca Waqi'ah. Sebab penerangan maklumat dalam surah Al-Rahman itu dilanjutkan, diperincikan juga dalam suratul Al-Waqi'ah. Dia macam tu. Dua surah tu dia pasang. So kalau baca Ar-Rahman saja, maklumat tu belum lengkap lagi. Kena baca suratul Al-Waqi'ah. Okey, tu secara umum dia. Okey, saya berdiri boleh? Perempuan duduk je. Jangan lari. Duduk je. Saya berdiri. Okey, kita buat dia punya pembahagian surah. Okey. Kalau sini kita letak surah Ar-Rahman, sini suratul Waqi'ah. Surah Ar-Rahman surah yang keberapa dalam susunan? Nombor 55. Siapa dah 55 tahun ni? Dah lebih dah. Masya Allah. Yang kecil hati tanya umur. Kedua perempuan ni dia sensitif tanya pasal umur. Tak tahu kenapa. Okey, surah Waqi'ah surah yang ke-56. Surah Waqi'ah inilah yang menyebabkan, salah satu surah yang menyebabkan Nabi rambutnya menjadi beruban. Kerana suratul Waqi'ah lah. So siapa tak nak rambutnya beruban, jangan baca Waqi'ah. Taklah maksud dia. Surah Waqi'ah ni dia punya penceritaan dia, maklumat tu menjadi satu surah yang menyebabkan Nabi ni rambutnya menjadi beruban. Ada banyak bab surah yang lain. Okey. Surah Ar-Rahman kita akan baca nanti. Kita akan jumpa maklumat umum dia. Surah Ar-Rahman Allah akan cerita, dia ada 3. Okey. Ar-Rahman dia punya pattern dia, maksudnya pertama, kedua dan ketiga. Surah Ar-Rahman kita akan jumpa nanti Allah cerita tentang golongan. Pen merah nampak tak? Nampak. Pen merah, pen biru tak nampak, minta maaf. Golongan neraka dulu. Allah akan cerita part awal nanti dalam surah Rahman,
golongan yang masuk neraka. Okey. Kemudian baru Allah cerita yang kedua, lepas ayat tu baru Allah cerita nanti golongan yang masuk syurga. Dia Allah ciptakan semua benda alam ni semuanya berpasangan. Kalau ada syurga, adalah neraka. Kalau dunia, adanya akhirat. Ya. So jangan lupa hidup dan dunia, jangan lupa pasangan satu lagi tu. Akhirat. So golongan syurga. Yang ketiga, ada maklumat ketiga Allah cerita juga. Golongan syurga. Okey, sekali kita akan jumpa. Okey, golongan syurga. Golongan orang masuk syurga. Kat mana tulisan saya tak nampak Okey, saya belah kiri sebenarnya, lepas tu saya duduk belah sini. Sama je. Cuma bedanya yang sini golongan syurga tu first class. First class. First class. Darjat kumpulan yang syurga level 1. Level yang terbaik. Kemudian Ar-Rahman, dia bawa kita ayat berikutnya syurga juga. Macam sama. Tapi tak sama kerana dia adalah second class. Peringkat yang kedua. Syurga dia tidak ada ekonomi Kan dia ekonomi. Syurga ni dia mahal. Dia bukan benda yang murah. Tapi surah Ar-Rahman, Allah cerita pada kita tentang 3 golongan ni. Tapi Allah mula dari golongan neraka, kemudian Allah masuk golongan syurga. Tapi bezanya ayat dengan ayat tu, ni pertama golongan peringkat pertama, ni golongan peringkat kedua. So nanti dekat ayat ni Allah bagi tahulah perincian dia. Syurga tu ada apa, nanti kita akan dapat bezakan. Nanti last belajar kita akan buat perbandingan. Macam mana Quran cerita dia first class, dia second class. Kita akan cerita nanti. Perincian dia apa. Ni. Okey, selesai. Faham tak? InsyaAllah. Bermakna sifat Rahman Allah ni sebenarnya bukan hanya terbatas di dunia. Sampai di hari akhirat, Allah masih lagi menggunakan sifat Rahman. Ni kita akan kupas nanti hari pagi ni, kita Rahman saja. Jelas? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Rahman tu apa? Rahman Allah ni kita akan cerita sampai ke akhirat. Okey, tapi sebelum satu ni dia ada perincian mukaddimah dia lah. Tapi ni dia antara yang core dia. Okey, selesai. Surah Al-Waqi'ah pula. Ni kita tak cerita Al-Waqi'ah panjang lebar. Tapi saya nak kita memahami kenapa susunan surahnya begitu. Dia sama juga. Dia sama je. 3 kumpulan tu juga Allah bawa balik. Letak kat sini. Cuma bedanya, kita baca mungkin kita tak perasan. Sebab kita baca je kan. Tapi kalau orang yang dia tengok susunan ni, Allah Ta'ala ni maha bijak. Dia tak nak kita boring. Dia tak nak kita, tapi kita tak faham pun kan. Tapi kalau orang yang faham, caranya Allah Ta'ala tukar pula. Kalau ni golongan neraka nombor 1, Allah cerita golongan neraka duduk nombor 3. Dekat sini lah, ini yang core dia. Nampak terbalik tak susunan ayat? Tapi yang pertama dalam Waqi'ah, Allah cerita dulu golongan syurga. Waqi'ah. Lepas tu yang kedua golongan syurga juga. Syurga juga. Sama juga. Cuma bezanya bezanya adalah, tengok ya. Yang ni Allah susun nombor 1. Nak tahu cerita golongan ni, kan saya sebut tadi tu kan. Baca 2 surah ni dia akan dapat maklumat lengkap. Neraka dekat sini maklumat, kena gabung maklumat neraka dalam surah Al-Waqi'ah.
Maklumat dalam syurga dalam surah Ar-Rahman tak cukup lagi, maklumat tu belum lengkap, kena baca juga Al-Waqi'ah. Nampak tak? Cuma bezanya cara Allah susun tu. Kalau dalam Rahman golongan neraka sebut dulu, tapi dalam Al-Waqi'ah Allah sebut neraka nombor 3. Susunan ayat dia 1, 2, 3 ni mana susunan ayat dia. Cuma saya tak sebut lagi ayat berapa ke berapa susunan ayat dia. Tapi ketika Al-Waqi'ah, Allah bawa dulu golongan syurga, cerita dulu golongan syurga, cerita dulu, baru masuk neraka, baru cerita neraka. Nampak tak cara Allah susun supaya orang yang baca Quran dia rasa, cara Allah susun ni cantik, dia tukar-tukar. Kalau sama je mungkin rasa tengok Quran ni sama aja kan. Tengok kalau orang belajar dia akan tahu Quran ni dia tidak ada yang sama sebenarnya. Penggunaan patah perkataan dia macam tu. Okey, jelas. Bezanya lagi kat mana tau? Kalau yang ni kalau betul lah sama dia pada ni. Ni first class kan? Dekat sini pun Allah cerita golongan syurga yang first class dulu. Lepas tu baru second class. Okay, lepas tu yang ni tak ada. Dia tak ada kelas. Sebab apa tak ada kelas? Dia macam ni. Neraka kenapa tak ada kelas? Satu soalan. Sebenarnya neraka ni semua ada kelas. Cuma kelasnya pada jenis-jenis azab. Faham tak? Azab dia tak sama. Syurga pun tak sama dia punya nikmat, azab pun tak sama dia punya nikmat dia. Cuma kenapa Allah tak bahagikan neraka ni ada second dan first dan second? Kenapa syurga sebut 2, neraka sebut 1? Sebab apa? Sebab Allah nak sebut lah. Kan? Betul lah tu. Tetapi Allah Ta'ala dia tidak akan berkata apa-apa, tiada hikmahnya. Ada jawapan dia sebenarnya. Kerana di sinilah kita dapat maklumat. Kenapa Allah sebut golongan syurga sampai ada 2 pembahagian, neraka 1 je bahagian dia? Nak menunjukkan bahawa rahmat Allah ini lebih luas daripada kemarahan dia. Faham tak? Maksudnya Allah ni dia punya kasih sayang dia, kemarahan Allah tidak boleh melawan kepemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kita belajar hadis kan, Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya rahmatku tidak dapat dikalahkan oleh kemarahanku. Kenapa kita boleh nampak kat situ? Kita boleh nampak pada susunan penceritaan di dalam 2 surah ini antaranya. Selesai. Nampak tak? Nampak jelas Nampak kenapa? Kalau orang tanya kenapa ni satu je, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni marah dia tidak seluas rahmatnya. Kita dah dapat jawapan Rahman. Okay. Sudah? Faham tak? Okay. Penjelasan lanjut adalah dalam surah Rahman Allah tidak menyebut siapakah golongan yang dapat masuk syurga first class dan second class. Allah tak cerita ciri-ciri dia secara khusus. Siapa dia? Allah tidak cerita. Allah cuma cerita dapat apa, dapat apa, dapat apa, dapat apa, dapat apa. Itu je. Jadi kalau kita baca Quran, paling penting adalah aku nak masuk syurga first class ni, tapi aku kena buat apa ya? Faham tak? Kita tahu apa, tapi hujungnya pada Quran adalah tindakan. Apa yang saya kena buat selepas saya baca ayat Quran ni? So nak tahu jawapan dia, kena buka surah Al-Waqi'ah. Ketika kita buka suratul Waqi'ah, kita tahu Allah kata first class ni siapa? Allah guna istilah as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiquna sabiqun. Yang ni nanti kita akan upas lah. Kita kupas lah suratul Al-Waqi'ah nanti.
Sabiqun as-sabiqun tu golongan yang mendahului. Masa dia hidup, dialah orang yang paling nak dekat dengan Allah. Dia dalam hidup ni, siapa nak dekat dengan Allah, dia kena buat amal. Lagi banyak buat amal, lagi dekat. Lagi banyak buat amal, lagi dekat. Lagi banyak buat amal, lagi dekat. Macam tu. Tu golongan as-sabiqun. Maknanya tak cukup dia buat yang sunat, yang wajib je. Ada orang dia lawan. Wajib pun dia buat. Aku nak dekat lagi lah. Dia buat yang sunat pula. Dia lagi dekat lah. Sebab orang ni, macam setengah orang, wajib je. Kan? Tapi ada orang ni, dia lagi dekat dengan Allah. Dia buat yang sunat pun dia buat. Macam itu. Tak sabiqun. Golongan yang mendahului. Bukan golongan yang terdahulu. Zaman para Nabi yang terdahulu. Yang itu baru kita akan pecahkan nanti. Siapakah golongan yang terdiri sabiqun. Kemudian kita akan cerita yang itu. Okey. Kemudian, dekat surah Waqiah Allah tak cerita siapa dia golongan masuk second class. Allah cuma cerita air yang, kalau dalam surah Rahman, mata air dalam tu dia terpancar saja. Tapi Allah tak cerita siapa dia yang dapat masuk dalam tu. Al-Waqiah kata tak apa, biar aku cerita. So dekat Waqiah, golongan second class apa? Ashabul Yamin. Golongan kanan. Pernah dengar golongan kanan? Ashabul Yamin adalah golongan kanan. Golongan kanan ni orang yang duduk sebelah kanan. Kiri tak dapat, kanan, kiri tak dapat. Macam mana? Tak ada lah. Kanan ni bawah sikit daripada ni. Jelas? Dekat luar Waqiah, golongan neraka siapa? Ashabu Shimal. Bacakan surah Waqiah ni. Baca, tapi faham tak cerita-cerita ni? Guana duk faham. Golongan kiri. Kita belajar. Tak apa. Ini penting kita belajar kelas. Tidak ada ilmu kita tak kena belajar. Semua kena belajar. Ya? Susah kita belajar, tapi besar manfaat dia. Ya? Okey. Dapat tak? Pengisian dalam dua surah ni. Anda belajar Rahman, dia tahu dah anda kena belajar apa lepas ni. Dah tahu dah lepas ni tajuk apa nak belajar. Mesti pergi surah Waqiah. Yang golongan kanan tu orang yang diberi tangan kanan ke? Salah satu cirinya nanti dia diberi buku amalnya sebelah kanan. Dijamin syurga Dijamin syurga. Bagi buku amalan di sebelah kanan. Ialah orang yang dapat buku amal sebelah kanan, amalnya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan kanan ni dia buat apa? Telah tentu amal dia tidak sebanyak sabiqun. Kalau boleh cita-cita kita nak jadi as-sabiquna sabiqun. Jelas tak yang ni? Nampak tak? Kita nak kena belajar apa lepas saya cerita ni supaya kita tahu bagaimana kedudukan surah. Lepas tu Al-Waqiah istimewanya sikit, dia macam dia ulang balik tiga grup ni. Tiga ni dia letak kat hujung dia. Dia ulang balik tiga ni. Allah bawa ketiga-tiga kumpulan ni kan, sama tadi kan. Allah ulang baliklah semula. 1, 2 dan 3. Sekejap Okey. 1, 2, 3 ni Allah cerita ni balik semula tiga-tiga ni sama susunannya, tapi ketika mati tak dapat jawapan dah. Faham tak ketika mati? Ketika mati tu maknanya ketika nazak. Ketika nak mati tu Allah bagi tahu jawapan dia. Kau golongan sabiqun ke, kau golongan kanan ke golongan kiri? Faham tak? Jadi kalau kita nak tahu selama ni aku ni sabiqu ke sabiqun, tunggu nanti. Waktu nak mati Allah akan bagi tahu jawapan dia. Maksudnya waktu sakarat tu kita dah. Ya, nazar ketika tu sebenarnya dia ada tanda-tanda dia. Jadi dalam Waqiah tu hujungnya diulang balik tiga-tiga tu. Kalau yang ni dicerita kat akhirat ni, nanti golongan kau syurga macam mana kat akhirat ni, Allah cerita nak tahu tanda kau golongan yang mana, tunggu ketika kau mati.
Kita jumpa kalau orang golongan yang sabiqun ni, nanti malaikat kata pada dia, farauhun wa raihan wa jannatu na'im. Macam tu. Ada 3 benda. Sampai kat golongan kanan pula, malaikat kata apa? Fasalamul laka min ashabil yamin. Malaikat kata apa? Hang selamat sebab hang golongan kanan. Tapi yang ni dia beza. Jadi surah Waqiah ni, dia surah yang menggabungkan maklumat antara akhirat besar dengan akhirat kecil. Akhirat kecil, alam kubur. Alam barzah dia panggil akhirat kecil. Akhirat yang besar, yang utama, setelah hidup nanti bangkit di hari akhirat. Nampak tak puisi Quran sebenarnya nak bawa kita ke mana? Apa sebenarnya yang dibaca? Bukan sekadar ada orang baca sebab tak nak fakir, tak nak baca Waqiah kan, tak nak miskin. Sebenarnya Quran ni sebenarnya yang buat apa kita kaya dekat muka bumi Allah, tetapi di akhirat kita miskin. Kita berjaya di muka bumi Allah, tetapi di akhirat kita gagal. Dia mudah je. Siapa dapat masuk syurga, Allah jauh dari neraka, dia adalah orang yang berjaya sebenar-benarnya. Quran bagi tahu. Jadi selagi kita tidak dapat masuk syurga, Allah tak jauhkan kita daripada neraka, kita tak boleh define kita, anak-anak kita, keluarga kita orang yang berjaya. Selagi kaki kita tidak boleh berpijak di tanah syurga, kita belum lagi berjaya. Sebab tu tugas kita ibu bapa, Allah bagi tahu dalam surah Tahrim, surah nombor 66 ayat tu, Allah bagi tahu tugas kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas dia. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu sebenarnya skop tugas kita sebagai ibu dan bapa. Sekolah ke anak-anak itu di antara kewajipan kita di muka bumi. Bagi dia sekolah supaya dia kenal Allah. Bagi dia sekolah supaya dia tahu kat mana syurga, kat mana neraka. Bagi kita sekolahkan dia supaya dia tahu tujuan dia hidup ke muka bumi Allah ni apa. Jelas tak? Walaupun anak tu dah kahwin, dia masih lagi anak kita. Maka berkewajipan kepada kita untuk beri nasihat kepada dia. Nak, walaupun kau seorang peguam, kau dah dapat PhD, kau dah apa, kau belum lagi berjaya nak, kalau kau tak dapat masuk dalam syurga Allah. Jadi 2 surah ni adalah surah yang membawa kita sebenarnya pergi kepada cita-cita kita, kita nak ke mana, apa sebenarnya tujuan hidup. Inilah sebenarnya 2 surah ni. Matlamat hidup kita apa. Jadi nak pergi ke sini, masa hidup tu dia kena buatlah yang Allah kendaki. Faham tak? Itu sebenarnya fungsi Al-Quran. Untuk mengubah sikap, mengubah perangai, mengubah akhlak, mengubah cara hidup kita berkeluarga, mengubah cara kita hidup bermasyarakat. Dia ubah kita. Sebab apa? Sebab tu Allah bagi kita motivasi 2 surah ini. Okay, selesai tak? Faham tak? Ya. Okay, ni saya cerita umum supaya tahu mana pokok pangkal dia Ar-Rahman dengan Al-Waqiah. Okay, jelas? Okay, kita masuk dekat Ar-Rahman secara spesifik. Okay, surah Ar-Rahman, saya cerita overview dulu boleh Overview dulu sebelum masuk ayat. Okay, saya padam yang asal ni dah tulis. Dah ambil gambar. Okay, ambil gambar. Selama ni nampak tak? Jadi sebenarnya kena buat overview dulu, belajar sinopsis dulu, baru kita faham. Baca surah baik, surah. Ubah cara kita memandang Al-Quran. Persepsi kita tentang Al-Quran tu kita kena kembang luaskan lagi. Bukan sekadar nak dapat fadilat. Orang baca ilmu sebab tak nak disiksa dalam alam kubur. Tapi kalau kau baca, tapi perangai, tingkah laku macam ahli neraka, tak ada berjayanya surah ilmu tu. Tu kesilapan orang kita ni sebenarnya. Faham tak? So dia kena berubah. Macam mana boleh Al-Quran boleh defend orang yang salah pula dalam kubur? Kan? Dia baca, tapi perangai dia tak berubah, tak bertaubat, sekian. Takkanlah ayat Quran tu nak defend dia daripada azab kubur, nak bertentangan pula kan? Tu kena faham. Dia bukan baca je sebenarnya. Maksudnya dia baca
Dia baca, dan kalau boleh dia kena tahu apa yang aku kena buat. Kelebihan dia. Kena ubah sikit persepsi kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan baca sebab ini, bukan baca sebab nak anak putih, nak anak pandai, nak anak cerdik. Bukan itu saja. So baca surah ni teringatkan mimpi syurga tu, ya Allah, takutnya neraka, ya Allah. So kena ambil action. Okay, saya dah padam dalam Waqiah, kita pecahkan Ar-Rahman pula secara khusus. Okay, Ar-Rahman. Okay, setakat sebelum saya tulis ni, saya perincikan selama ni baca Ar-Rahman, apa maklumat yang ibu-ibu boleh ketahui, apa yang ibu-ibu dapat sebelum ni, sebelum kita kongsikan maklumat ni. Ceritalah. Sebelum kita belajar, selama ni kita baca Ar-Rahman kan, apakah perkara maklumat yang kita dapat tahu yang Allah beritahu pada kita surah Ar-Rahman? Apa dia? Pertama, tentang apa? Okey, cerita tentang nikmat-nikmat. Okey, saya salin dulu. Kita baca dia belajar pula, tanya juga. Okey. Kita tahu tentang nikmat. Right, saya salinkan dulu. Okey, nikmat. Sebab kalau dah tahu, buat apa saya nak terang panjang lebar, betul tak? Kan? Itu mudah cara belajar. Budak dah pandai baca ABC, dia kena ajar lagi ABC kan? Contoh. Sebab semua dah naik makam dah ni. Okay, makam selepas PKP. Lagi apa lagi yang ibu-ibu baca Ar-Rahman ni dapat maklumat apa lagi? Saya pernah sebut tadi. Selalu kena syukur. Okay, cerita tentang syukur. Okay, lagi. Kalau saya Ustaz, saya baca Ar-Rahman, saya dapat tahu tentang keindahan syurga tu Ustaz. Apa yang ada. Contoh macam dia kata buah-buahan, sungai-sungai yang dia macam saya juga tahu dalam Ar-Rahman tu dia cakap nikmat apa yang kita nak nafikan kan. Itu yang kita tekuk adanya ahli syurga tu duduk dalam keadaan yang berehat, alright, lenang kan. Di sini nikmat-nikmat ni sebenarnya nanti kita akan pecahkan dia kepada dua. Ada nikmat di dunia plus nikmat akhirat. Itu dalam surah Rahman. Dia bukan nikmat dekat dunia je, tapi nikmat di hari akhirat. Sampai ada akhirat, kita akan jumpa nikmat tu. Sifat Allah yang pemurah. Dia dalam syurga ni, dia bukan syurga satu nikmat habis, tak. Setiap perkara nikmat. Setiap perkara nikmat. Dia macam ni, kalau kita minum, bukan kata minum ni nikmat satu bab, makan nikmat satu bab, duduk selesa nikmat. Tu Quran cerita diperincikan satu-satu. Jadi yang sebut nikmat tadi betul, tapi nikmat tu kita kena pecahkan lagi. Nikmat yang surah Rahman ni daripada nikmat semasa kita dunia ni masih ada. Faham tak? Dunia ni masih ada, Allah cerita dahulu apa nikmat dia. Jadi kita akan pecahkan. Lepas tu sampai satu masa, dunia ni Allah akan hancurkan. Bermulalah nikmat yang kedua, iaitu nikmat nak ke akhirat. Allah bawa kita sampailah pergi kepada syurga tadi tu. Rupanya nikmat ni tidak hanya terbatas di dunia, tapi di hari akhirat. Secara tidak langsung kita akan jumpa ada dua dimensi nikmat itu. Satu nikmat dekat mana? Dunia. Ya, satu nikmat di dunia. Nanti ada ayat dengan ayat dia sampai ke mana. Ni dekat nikmat dekat dunia sampai ayat ke berapa. Lepas tu dunia ni satu orang nanti akan hancur. Yang kekal siapa? Yang kekal hanya Allah. Tu Allah kata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sampai ayat nanti Tuhan kata, kullu man 'alaiha fan. Tuhan kata, setiap yang ada ini dia akan fan, dia akan musnah. Soalannya, lepas Tuhan cerita nikmat dunia, sampai satu masa Allah kata dunia ni akan hancur, habis. Allah kata yang kekal hanyalah Allah. Lepas tu Allah bawa kita nikmatnya sampai ke hari akhir. Nampak tak?
Nampak tak dua sudut surah Rahman susunannya? Ni ada ayat keberapa, ayat berapa ke berapa. Jelas? So, nikmat di akhirat tu nanti kita akan jumpa antara cerita ni lah. Ada neraka ni nikmat juga tau. Nikmat dekat mana? Kita akan cerita nanti. Ni nikmat lah juga pecahan dia. Di antara nikmat-nikmatnya. Kenapa neraka menjadi nikmat? Nikmatnya kita dapat dekat mana tau? Allah Ta'ala bagi keadilan. Dekat dunia ni, kita tak dapat keadilan. Betul tak? Kan? Betul. Anak yang kita terlepas, nak lari pada kita terlepas, buat salah dengan kita terlepas. Orang bersalah, tak bersalah. Orang yang bersalah terlepas, orang yang tak bersalah dipersalahkan. Dunia ni tidak adil, orang kata. Tidak adil. Tetapi kalau dibaca akhirat, jangan risau. Keadilan itu akan ditegakkan oleh Allah. Cara macam mana? Dekat dunia sekarang kan kita buat kebaikan, orang tak iktiraf, orang tak appreciate pun, betul tak? Tapi jangan risau. Siapa baca surah Rahman, dia akan dapat balik semula. Dekat dunia, dia buat kebaikan, orang tak pandang, Allah memandangnya. Dekat dunia orang anaya kita tak dapat hak kita, tak apa, nanti Allah akan pulangkan balik. Caranya macam mana? Allah akan mengadili semua ini. Apa yang kita dapat kat muka bumi ni dengan kesabaran kita, dianiaya oleh orang dan macam-macam, kita buat amal ini kan. Amal ni macam, yelah, orang, kita tak perlu puji orang kan. Kita buat amal saja. Nanti di hari akhirat, nikmat itu diberi nikmat pengadilan. Dapatlah nikmat balasan. Orang yang jahat sekarang larikan diri kan. Kita tak dapat dia nipu kita kan. Dan baca Rahman Allah cabar jin dengan manusia. Kau larilah kat kiamat tu. Itu yang Tuhan kata apa? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Tu ketika mana berlaku kiamat. Misalnya selepas ayat habis dunia ni fana, ni akhirat, Allah cabar jin dulu. Allah cabar, wahai kumpulan-kumpulan jin dan manusia, kalau kau boleh lari daripada luang-ruang langit dan bumi ni, silakan lari, kata Allah di hari akhirat. Tu ayat dia. Kita baca tu macam, lepas tu kita jumpa ayat ujungnya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tu yang puan tanya tadi tu kan. Maksudnya kita jumpa ayat yang Tuhan kata, nikmat apakah lagi yang kau nak dustakan? Apa kaitan dengan cabar jin tu lagi? Apa kaitan dengan nikmat? Sebab setiap PBII Allah tu dia ada nikmat sebelum tu. Apa pula kaitan orang masuk neraka nikmat? Apa kaitan Allah cabar jin tu nikmat? Kerana apa? Kerana Allah, iyalah kan, kita fahamkan dunia ni tidak adil. Dunia ni kepenatan kita tidak dibayar. Terlepas. Tapi semua itu akan dikembalikan hak kita. Sampaikan tak ada orang boleh lari di hari akhirat. Allah cabar jin dulu. Kenapa? Baru Allah sebut manusia. Kerana kekuatan jin tak sama macam kekuatan manusia, betul tak? Rupa-rupanya kenapa dia cerita pasal jin, Ustaz? Nanti kita akan jumpa kat sini. Golongan syurga ni sebenarnya dipecahkan kepada dua. Satu syurga untuk jin, satu syurga untuk manusia. Golongan syurga second class pun ada untuk jin, ada untuk manusia. Sama je. Jin pun ada yang first class, jin pun ada yang second class. Menyangka orang. Yang jadi menyangka orang, yang jadi saka, yang jin-jin yang orang gunakan untuk pergi sihir orang, kau jaga jin tu, kau masuk, dia boleh masuk neraka nanti. Siap bro. Tu. Sebab dalam, kalau orang tanya, ya ke Ustaz, jin boleh syurga? Sampai kadang orang tanya, Ustaz, nanti kita duduk dengan jin ke dalam syurga?
Engkau nak cakap? Ya. Dia kalau kita ambil surah Al-Dhariyat umum Allah katakan. Allah kata, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah kata tidak aku ciptakan jin ni dan manusia melainkan untuk kena ibadat kepada aku. Orang tanya ada jin Islam? Betul lah, jawapan tu sendiri ayat Quran tu umum. Maknanya jin pun dia ada kewajipan yang Allah suruh, kita manusia pun ada kewajipan yang Allah suruh. Jin pun tak boleh syirikkan Allah, manusia pun tak boleh syirikkan Allah. Untuk lebih lanjut, bukalah surah khas pasal jin. Ada surah jin. Nanti baca surah jin. Surah jin di antara surah 5 kul. Kita kan jumpa 3 kul. Qul Qul bifalaq, qul binnas. Sebenarnya surah Qul ada 5. Qul ya al-kafirun, satu lagi surah jin. Qul depan dia. Dalam surah jin tu syaitan tu kata apa? Jin tu kata dekat Nabi sendiri, dia kata ada kumpulan manusia yang mangkuk ayun tu, dia kata pergi minta perlindungan kepada jin-jin tu. Jin tu sendiri cakap, dia kata ada golongan-golongan lelaki pergi minta lindung kepada jin-jin ni, sedangkan jin-jin itu tidak membawa kepada kebaikan, bahkan kesesatan. Sampailah ke hari ni ada orang berubat guna jin, ada orang mengurut guna jin. Ada. Tu dipanggil turun-turun, ilmu turun. Tiba-tiba mimpi aku boleh berubat. Sudah. Ada orang nak sihirkan orang, dia guna jin. Jin cerita pada Nabi. Tu kita akan belajar di surah jin. Dalam ayat surah jin tu jin tu kata, kami ni ada yang salihun, ada yang sebaliknya. Mana ada di Islam, ada yang soleh, ada yang tak soleh. Lepas tu jin tu kata apa? Kami ni yang soleh ikut cara dia, yang tak soleh ikut cara dia. Siapa beritahu? Jin beritahu. Jadi ini telah menjawab persoalan orang Melayu cakap apa? Seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, tak. Itu telah bertentangan dengan ayat Quran. Ya pun. Pendamping lain. Pendamping istilahnya adalah qarin. Qarin terbagi 2. Nombor 1 di kalangan jin, nombor 2 malaikat. Kita ni ada 2 qarin. Qarin tu apa? Pendamping, teman, ikut kita ke mana-mana. Qarin namanya. Ada 2. Qarin yang selalu duk was-was kita dalam An-Nas tu, itulah qarin kita antaranya. Yang duk was-was kita tu. Jangan datang kuliah. Kau banyak kerja kan nak kena buat. Baju tak basuh lagi, ni tak basuh lagi. Saya kira macam mana? Okey lah. Was-was. Satu lagi malaikat. Malaikat apa? Dia cerita malaikat pencatat amal. Kiraman katibin. Pencatat amal. Sifat malaikat pencatat amal itu, dia bukan nama tapi sifat dia apa? Raqibun atidun. Pencatat amal ni Quran kata ada yang duduk kanan, ada yang duduk kiri. Malaikat pencatat amal ni sifat dia macam mana? Raqibun atidun. Raqibun atidun tu maknanya apa? Malaikat tu tak pernah NC, tak pernah tak ada, tak pernah ambil emergency leave, tak pernah dia sakit. Sakit lah, biarlah dia nak buat apa, biarlah cutilah hari ni demam. Malaikat kata tak ada. Pergilah ke mana-mana pun ada pendamping tu. Itulah jin tu. Dia macam ni. Jin tu dia umum. Iblis spesifik daripada jin. Qarin kita tu,
penamping kita tu yang was-was kita tu lah, kata Ibnu Kathir. Nabi kata setiap semua manusia memiliki qarinnya. Nabi pun ada qarin dia. Tapi hadis tu kata qarin Nabi ni, hadis tu dibaca dua sudut. Sama ada Nabi kata dia telah Islam, ataupun Nabi kata dia tidak boleh menghasut Nabi benda yang buruk. Allah lindung dia, Nabi tu. Tapi semua orang ada qarin dia. Kita ni terfikir buat jahat dari mana bisikan tu? Qarin tu lah. Bukan qarin yang cerita, aku tengok dia makan kan, aku tengok kedai mamak bidayah tu, dia pun ada orang dah faham qarin yang hantu serupa macam dia tu kan. Sebenarnya tak. Itu orang Melayu punya perincian dia. Orang Melayu ni dia inovatif dan kreatif Sian jin tu. Macam-macam dia beri jin tu. Hantu ni lah, hantu pocong lah, hantu whatever dia kata kan. Jin dia kata kau hajak dia orang ni. Sakit sikit-sikit kata jin, sakit sikit kata jin. Aku kena jin. Dia pun tension seluar dia pun orang ambil seluar dia. Okey, faham tak yang ini? Jadi nanti kita belajar kat Ar-Rahman, kita akan jumpa jin manusia, jin dan manusia. Lepas tu kita akan jumpa Allah sebut macam ni. Syurga tu ada dua. Tuhan kata apa? Tuhan kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dia kata bagi siapa yang takut kepada Rabbnya ada dua syurga. Dia kata semua pakai dua. Tuhan contohnya Tuhan kata dalam syurga first class tu Tuhan kata apa? Fihi ma'ainani tajriyan. Dalam syurga itu ada dua sungai yang mengalir. Kenapa pakai dua tu? Kerana satu untuk jin, satu untuk manusia. Itu mengikut pendapat yang tafsir yang satu lagi. Sebab tu ketika ayat awal-awal nanti kita akan jumpa Allah kata apa? Khalaqal jana min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah cerita pasal jin dulu jadi. Bayangkan Allah cerita jin jadi daripada api, puncak api tu, api yang hujung-hujung yang kita bakar yang ke atas tu, itulah jin dijadikan. Allah kata jadi nikmat. Sebab apa? Sebab apa penciptaan jin daripada api yang di atas menjadi nikmat? Nampak tak? Nikmatlah sebab nikmat pada jinnya macam tu. Kalau kita, Allah kata manusia daripada tanah kal-fakhar tu, tanah nombor 5. Nanti saya akan terangkan jenis tanah tu. Tanah yang last sekali, kita punya tanah macam ni, dia berkurang bunyi. Itu tanah kita yang kat Rahman tu. Min salsalin kal-fakhar. Tanah yang macam ni. Ini kalau badan kita diketuk Adam tu, waktu tu kalau diketuk badannya berbunyi. Dia keluar bunyi sebab dia rongga. Dia macam labu sayung sebab tu kan. Itulah tanah yang terakhir sekali Adam diciptakan. So, kenapa jadi nikmat? Sebab itulah manusia ni tak sesuai. Ada api, dari api manusia sesuai dengan tanah, jin sesuai dengan api. Tak sesuai. Itu nikmat, sebenarnya nikmat. Tapi ada kelemahan pada tanah. Kan dia rongga. Kita cerita nanti dekat surah Ar-Rahman. Okey, kemudian yang kata syukur tadi tu, memanglah jawapan dia. Sebab setiap benda nikmat, jawapannya kena buat apa? Bersyukur. Kena syukur. Sebab tu cara Allah nak suruh kita syukur, Allah menggunakan kaedah bertanya. Kita nak perintah sesuatu ni, ada kala tak perlu kita suruh direct. Dia tanya dia, baju tu dah lipat? Faham tak maksudnya? Kita nak suruh apa? Lipat. Faham tak? Dia kata, pergi lipat baju. Ada masa, baju-baju tu dah lipat. Okey, cara Allah nak suruh kita bersyukur, Allah guna kaedah bertanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang engkau tak percaya? Kalau kita faham soalan tu macam dia tanya nikmat mana yang kau tak percaya, mungkin kita akan jawab tak ada yang tak percaya kan? Betul tak?
Tak ada yang tak percaya ya Allah. Tapi sebenarnya daripada jawapan tu sebenarnya Allah nak suruh kita buat apa? Syukur, syukur, syukur. Soalnya Allah nak kata, nikmat yang kau tak kata tadi semua Allah bagi, kenapa kau tak syukur? Itu sebenarnya Allah minta. Jadi Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, tu nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau tak percaya, yang kau nak dustakan? Sebenarnya ayat tu suruh kita, perintah sebenarnya maksudnya bersyukur. Itu yang kata syukur tadi tu. Okay, nampak? Dah nampak dah surah Rahman. Dah boleh faham depan, atas, ujung, tengah, belakang tu dah. Habis dah. Berhentilah surah Rahman. Selesai lah. Itu sudut pandang yang besar sebenarnya. Kan? Apa kaitan nikmat syukur dengan syurga dengan neraka? Orang yang bersyukur, Allah masuk dia ke dalam syurga. Orang yang tak bersyukur. Okay. Al-Waqi'ah bagi jawapan sebenarnya. Dia syukur, dia mesti gunakan 3 elemen ini. Syukur. Ni syukur yang lengkap lah. Syukur kan? Dia mesti guna elemen hati, lidah, anggota badan yang lain. Perbuatan lah. Baru syukur tu lengkap. Lidah kena buat apa? Ingat, apabila kita dapat nikmat, hati kena buat apa? Hati kena mengakui lah. Tu yang Tuhan tanya, nikmat Tuhan mana yang kamu nak dustakan? Kita mengaku, tak ada ya Allah, tak ada. Semua nikmat Engkau ya Allah. Kita kena mengakui dulu. Mengakui nikmat itu dari Allah. Mengaku. Hati terima. Tahu. Faham Hati dia tidak berbicara macam mulut. Mengakui. Faham tak mengakui? Siapa bagi nikmat matahari? Allah. Kita mengaku. Kita sambil buat kita pun kita boleh bersyukur dengan bentuk hati. Tengok matahari kan. Kalau buat kita, perempuan pakai spek hitam tu besar tu. Sebenarnya dia nak elak apa? Cahaya matahari tu sebenarnya. Bukan makcik tu nak bergaya. Makcik tu dia ada spek siap-siap tu. Simpan dalam kereta. Tengok matahari kuat dia pecah. Tapi hati dia syukur. Syukur macam ni dia tahu. Dia hati dia kata, ini dari Allah, hebat matahari. Sebab matahari dia buat apa kepada kita? Matahari membekalkan apa pada kita? Cahaya tu guna untuk apa? Okay. Mungkin nanti kita akan cerita pasal matahari tu banyak. Lepas tu pada pokok-pokok Allah kata, Allah ceritakan apa? Wasyajaru, pokok-pokok kan. Kita, siapa sekarang dia tengok pokok, dia teringat Allah. Kalau teringat Allah tu, dia ada syukur dengan hati lah tu. Sebab dia baca Rahman. Tuhan kata pokok-pokok tu, dia jalan, jumpa pokok, dia teringat Rahman. Ya Allah, nikmatnya dari Allah pokok. Sebab pokok membekalkan oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida, naik balik sampai matahari pusing balik, hujan. Itu dah surah Rahman. Bulan, nanti kita akan tengok bulan. Okay, nampak? So nikmat mengakui. Dia terus ingat Tuhan. Dia tahu, ni Allah yang punya, ni Allah yang punya, ni Allah yang punya, ni Allah yang punya. Dia tengok langit, Allah kata, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kami telah tinggikan langit tu. Tengok langit, ni Allah yang punya. Syukur sebab dia mengakui Allah tu. Tapi tak cukup lagi. Dia kena buat apa dengan lidahnya? Dia kena memperakui lah. Mengakui dengan memperakui. Memperakui itu maksudnya apa? Dia kena puji lah. Kena pujian pada Allah. Yang ini mengakui. Dengan memperakui. Cukup sama je. Kalau dekat sini, kalau nak senang ke hati tu dia membenarkan. Membenarkan dalam hati. Ni
al-iqrar, memperakui itu macam kita memujilah. Alhamdulillah, Alhamdulillah dapat nikmat hari ni. Alhamdulillah, memuji kan. Itu yang orang kata kalau kita belajar Al-Fatihah kan. Makna di sebalik ucapan Alhamdulillah tu, makna Alhamdulillah tu, salah satu Alhamdulillah tu maksud dia apa tau? Puji-pujian. Satu. Yang kedua, lafaz syukur. Tak ada orang kata Allahu Akbar dapat nikmat. Tak ada. Orang tak cakap syukur la ilaha illallah. Tak ada. Orang cakap apa? Syukur Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah ni dia adalah ucapan menzahirkan, menyatakan syukur. Tu orang kata syukur Alhamdulillah. Apabila kita kata syukur Alhamdulillah tu, kita dah bersyukur dengan menggunakan lidah memuji-muji Allah. Tapi hati tu kita dah ngakui dah. Nak minum air kan, hati tu terus je. Dia tahu ni air ni dari Allah. Lepas tu mulut dia cakap lah, Alhamdulillah Allah bagi aku nikmat dapat minum hari ni. Dia mengakui dengan lidah. Tapi belum lengkap lagi. Dia kena buat satu lagi stage dia. Satu lagi stage dia, anggota badan dia kena buat sesuatu yang jangan mengecewakan Allah lah. Jangan buat macam ni lah. Orang buat baik pada kita, sampai hati kita sakitkan hati dia. Orang buat baik pada kita kan. Bayangkan kalau kita buat baik pada orang, tiba orang tu burukkan kita. Betul. Apa perasaan kita? Memang nak kena cili. Dia nak cili, Masya Allah. Itu manusia. Kalau Allah bagi peluang taubat. Kita macam ni lah kan. Orang nak buat baik pada kita, sepatutnya buat apa? Kita buatlah kebaikan pada orang tu. Kita tak nak kecewakan orang tu. Antara manusia dengan Allah, siapakah yang lebih banyak buat baik pada kita? Allah. Siapanya adalah Allah. Jadi cara dengan anggota badan tu mudah je adalah kita buat macam kita buat ibadat lah, sebut tadi tu. Ibadat ni maksudnya apa? Buat sesuatu yang menggembirakan Allah. Ibadat ni adalah buat sesuatu yang boleh Allah suka, yang boleh Allah redha. Itulah syukur. Ya. Dalam banyak-banyak yang paling Allah suka, kita buat apa yang Allah wajibkan. Kita tinggal apa yang Allah larangkan. Itulah syukur yang paling lengkap. Ada orang mulut je, Alhamdulillah, orang dapat hadiah kan. Artis terbaik, anugerah berita harian bagi tahun 2020, dijemput, tut, naik ke dewan sambil pegang kainnya panjang, duduk. Sebab itulah nikmat kan. Terima kasih kepada pengundi-pengundi ya. Alhamdulillah, syukur saya terpilih. Nampak tadi lafazkan syukur. Tapi belum lagi dengan perbuatan. Kau buka aurat kau. Mulut je rasa Alhamdulillah, tapi perbuatan kau, dia macam bertentangan antara mulut dengan perbuatan. Contoh kita kata, abang ni cakap sayang saya, tapi apa sayang orang lain? Contoh. Taklah. Ataupun contoh macam ni. Contoh kita kata, abang ni cakap je sayang. Tapi tak buat pun, tak buktikan pun sayang tu, betul tak? Faham dia tak? Maksud dia kita kata Alhamdulillah, tapi kita tidak buktikan pun yang kau tu syukur dengan bentuk anggota tubuh badan. Tu jawapan dia tadi. Jangan banyak-banyak perkara yang, ialah Allah bagi nikmat pada kita banyak. Sepatutnya kita berterima kasih. Kita tak kecewakan Allah, tak sakiti hati Allah. Caranya macam mana? Apa yang Allah suruh, kita buat. Sama macam konsep kita pun mudah. Ibu kan dah banyak, ibulah paling banyak buat kebaikan pada anak. 3 kan, your mother dan your father. Mengandungkan kita, melahirkan kita, menyusukan kita pula, betul? Tanda kau berterima kasih kepada ibu, engkau buatlah sesuatu yang bagi ibu gembira. Tapi mulut cakap, selamat hari ibu, ibulah manusia yang sekian. Tapi kehidupan kau
banyak benda yang kau buat menyakitkan hati ibu. Betul tak? Jadi dia tidak berterima kasih yang sebenar-benarnya. Samalah konsep dia kita dengan Allah. Jauhlah bezanya lah. Perumpamaan tak sama dengan kita dengan manusia. Tetapi antara ibu dengan Allah, kebaikan Allah terlebih banyak daripada kebaikan ibu tu. Tetapi kita tidak membuktikan, tak membuatkan Allah tu suka. Allah suka. Kalau kenapa kita kena sukakan Allah? Sebagai tanda terima kasih, ya Allah, kau bagi kami nikmat ni, nikmat ni, nikmat ni, nikmat ni, nikmat ni. Maka berterima kasih kepada Allah. Bahasa Arabnya syukur. Maka dengan anggota badan tadi tu apa? Kena buat pembuktian. Dia kena buat pembuktian lah. Pembuktiannya macam mana? Pembuktiannya dengan amal soleh. Amal soleh kita pecahkanlah pula. Baru ada pecah-pecahan dia. Antara amal soleh yang paling Allah suka apa? Yang Solat. paling atas sekali amal soleh yang Allah paling suka kalau kita buat apa? Solat. Bukan solat. Bukan Akidah dulu. Iaitu tidak syirikkan Allah. Itu yang first sekali. Tidak syirikkan Allah dulu. Faham tak? Lepas tu barulah buat dengan apa? Barulah buat dengan ibadat lain. Contohnya, buat yang wajib. Tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Tinggalkan haram. Cukup lah. Yang tu boleh masuk syurga dah. Tapi ini dia panggil apa? Ini dia panggil level syukur yang wajib. Basic. Maksudnya paling minima tanda kau syukur, kau tak buat syirik, kau buat semua benda wajib, kau tinggalkan benda yang haram. Cukup. Tapi kita kata, mana boleh bagi yang wajibnya, sebab Allah bagi nikmat banyak sangat dah. Daripada aku kecil sampai aku hari ni, Allah bagi aku nikmat tak terkira banyaknya. Maka ada hamba ni, dia buktikan lagi terima kasihnya dengan dia buat apa? Dia buat pula yang sunat. Dia tambah dengan apa? Yang sunat. Lepas tu ditinggalkan apa? Ditinggal yang Allah makruhkan. Tinggalkan. Tidak tu maksudnya tinggalkan yang makruh. Dan ada orang, dia tak tinggalkan makruh saja. Dia tinggalkan juga benda yang harus. Tahu tak tinggal yang harus? Belajar tak benda yang harus? Tahu tak harus? Contoh harus apa? Makan. Tapi tak boleh dah tinggal makan, Ustaz. Tak, maksud dia tinggalkan sebahagian yang harus ni, maksudnya apa? Bercakap harus tak? Harus, tapi kalau dah bercakap, bawa takut jatuh kepada haram. Ada setengahnya dia meninggalkan apa yang Allah bagi pilihan. Kau buat pun boleh, kau tak buat pun tak apa, harus. Menonton, berhibur, harus contoh. Tapi kalau kita takut nanti aku berhibur ni kan jatuh haram pula, pergi tengok sekian, dia tinggalkan. Dapat buat semua yang 5 ni, buat yang wajib, tinggalkan yang haram, itu yang paling wajib, itu adalah paling minima orang bersyukur. Itu paling minima. Minima sebetulnya cara orang bersyukur yang paling seminima mungkin, yang tu. Tidak syirikkan Tuhan, buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Syurga lah. Tapi sebenarnya siapa yang tak syirikkan Allah, buat benda wajib, tinggalkan yang haram saja, dia second class. Sebenarnya. Nanti kita akan jumpa jawapan dia. Tapi ada orang, dia buat juga yang sunat. Walaupun Allah kata apa? Dia macam seolah kita bagi hadiah lah. Kan? Kita bagi hadiah, yang hadiah tu dia tak wajib. Tapi kita bagi hadiah. Hadiah kita kepada Allah. Dengan kita, maksudnya nak faham, dengan kita buat benda sunat. Allah tak wajib pun kita bangun salat malam. Sunat. Tapi Allah suka tak? Suka. Kita buat benda wajib pun Allah dah suka dah. Sebab kita buat benda wajib, itu yang wajib. Tapi bagi kita, aku ni banyak nikmat Allah bagi. Dan aku boleh hidup lagi, ada sahabat aku meninggal. Tak boleh buat apa-apa amal, contoh kan. Buat benda yang sunat, Allah suka. Okay, jelas tak?
Lepas tu benda makruh ditinggalkan juga, sedangkan tak apa. Contohnya ketika solat, dia waktu paling panjang, sakit perut ni, tahan je tu. Contoh. Tapi sembahyang dia tak khusyuk, Nabi larang. Ataupun tengah lapar, sembahyang ni zuhur ni panjang lagi, zuhur ni nak habis ni, tapi kadang dah lapar dah, sembahyang dengan lapar. Imam lambatnya lah baca, lapar sangat ni. Jadi dia jadi tak khusyuk, itu makruh. Menahan dua najis haram, bukan haram, jadi makruh, Allah tak suka. Menahan lapar. Jadi ada orang dia solat, dia cari waktu khusyuk. Itu pun faham tak? Tak salah tak solat, sah tak solat dalam keadaan menahan lapar, dalam keadaan menahan air kecil. Menahan, tapi dia makruh kerana mengganggu kekhusyukan. Orang mukmin dia akan tinggalkan semua benda-benda yang Allah makruhkan. Tapi kalau dia buat, tak salah. Tapi kalau dia tinggalkan, lagi lah Allah suka. Nampak tak? Lepas tu sebahagian yang harus. Sebenarnya siapa buat semua tu, itulah as-sabiqun. Tak, kalau yang ikut sunnah Nabi tadi Allah suka kan? Iyalah. Tapi kena pecahlah sunnah Nabi tu apa. Itulah jawapan kepada macam mana nak syukur. Tiga-tiga elemen tu. Jadi kalau kita tengok kalau kita postmortem diri kita ni agak-agak syukur yang macam mana ya. Kadang-kadang alhamdulillah tu. Itu satu bab dah. Kan? Dengan amal soleh tu, dengan anggota badan tu, kita dah belum mantapkan lagi sebenarnya. Belum sampai lagi. Tapi Allah bagi tahu dalam Quran, kita jumpa banyak ayat, sikit je yang syukur. Sebenarnya ramai yang kufur. Kufur ni, sebenarnya orang yang kufur ni, jawapan mudah dia adalah orang yang menyembunyikan nikmat Allah. Menyembunyikan nikmat Allah tu macam mana? Hatinya seperti tidak mengakui, dia tidak memuji Tuhan, dia tidak membuktikan dengan amal. Itulah kufur. Sujud syukur tu kenapa sujud syukur? Okey, betul. Dia mudah je. Apa yang Allah syariatkan, kita buat Allah suka. Sujud syukur, dia kena faham sujud syukur tu konsep je. Bukan lepas sembahyang terus sujud, lepas sembahyang terus sujud, tu tak. Sujud syukur ni dia adalah beberapa keadaan-keadaan yang tertentu, kita dapat nikmat, kita syukur. Sujud syukur ni. Kita kena belajar dulu sujud syukur tu, bagaimana pendalilan adanya sujud syukur tu. Contohnya macam Nabi dia tengah jalan bersama Abdul Rahman bin Auf, tak saya nama sahabat Nabi tu, jalan di sebuah kebun, tiba-tiba Nabi sujud. Nabi sujud. Faham tak? Nabi sujud terus. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf ni dia macam takut dalam hati, dia timbul ketakutan sebab Nabi sujud lama. Lepas tu dia ingatkan, kalau Nabi wafat ni macam mana ni kalau Allah matikan dia. Sebab Nabi tak bangun-bangun ke sekali sujud tu. Takkan nak gerakkan Nabi. Nabi. Tak kan? Berubah muka dia. Kemudian Nabi pun bangun, angkat kepala dia. Nabi terkejut tengok Abdul Rahman bin Auf muka dia pucat. Nabi tanya kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, iyalah engkau tiba-tiba sujud. Lama pula tu aku takutlah engkau Allah wafatkan kau ke apa. Nabi kata tak, sebenarnya waktu kita jalan tadi malaikat bagi tahu kepada aku berita gembira bagi umatnya yang berselawat ke atas dia. Dia ada fadilat berselawat kepada Nabi ni. Nabi ni dia suka sangat umat dia dapat kebaikan tau. Jadi apabila malaikat hantar wahyu, umat ni dapat kebaikan disebabkan berselawat kepadanya, Nabi sujud syukur, tanda gembira. Itu tanda dia. Bukan suka-suka dah sujud syukur. Tak. Itu bukan sebenarnya. Ataupun contoh lain, sujud syukur tu macam sahabat yang, macam kes sahabat yang ni. Sahabat yang dia kena pulau dalam surah Taubah tu, 3 orang tu yang dia tak ikut perang Tabuk. Dia sanggup tak nak pergi perang, dia buat excuse, dia cari alasan sebab dia nak dapat. Masa tu kebun-kebun mereka sedang matang tau, buah-buahan sedang nak masak, faham tak? Jadi dia macam nak pergi perang ni, alamak sayangnya lah, nanti buah-buah ni macam nak putih semua. Maka 3 orang tak pergi. Maka Allah turunkan wahyu supaya pulau kat 3 orang ni. Pulau. Beberapa keadaan.
Itu kena perincikan. Jangan kita cepat pula orang pula. Jangan kita boykot dia. Sampaikan isteri-isteri, kau tak boleh duduk rumah ni, pergi balik rumah pak betul, rumah mak-mak yang kau. Bagi salam tak dijawab. Sahabat rasa macam walaupun duduk tapi di pulau rasa macam mana kalau kita di pulau orang. Orang tak nak tegur kan. Dah lama-lama kemudian para sahabat ni bertaubat. Tak semena-mena suatu hari tu wahyu turun menerima taubat mereka. Punya gembira sahabat tu, Allah terima taubat mereka. Dia sudah taubat tu. Sampaikan mereka punya nak ucap berita gembira sampai tak pakai baju. Punya gembira kata, oi, wahyu dah terima taubat sampai dia terlupa nak pakai baju. Akhirnya mereka sujud syukur. Tu nampak tak berita-berita. Banyak lagi, cari lain lah. Jelas tak? Dia mudah je. Apa sahaja yang Allah syariatkan, yang disunahkan, kita buat, Allah suka. Target kita mudah je hidup. Buat apa yang Allah suka, yang Allah redha. Siapa buat apa yang Allah suka, apa yang Allah redha, itulah pembuktian rasa syukur dengan anggota badan. Selesai. Kena tahulah apa yang Allah suka aku buat. Mulut aku ni, apa yang Allah suka aku gunakan mulut ni untuk apa? Telinga, mata, kaki, harta, tubuh badan. Macam mana nak gunakan buat apa yang Allah suka? Siapa buat apa yang Allah suka, apa Allah redha, itulah ibadah. Mudah je ibadah. Tak nampak ibadah ni macam tak. Pergi tolong orang kat luar, pergi ziarah adik-beradik, silaturahim, ibadah. Kerja dengan niat cari nafkah untuk keluarga, ibadah. Buat saja apa yang Allah suka, ibadah. Dah, jangan kecilkan baca Quran. Saja. Siapa buat ibadah, itulah tanda syukurnya kepada Allah. Lagi kuat ibadah dia, lagi kuatlah tanda syukur dia kepada Allah. Apabila dia kuat, dia naiklah level-level syurga tu. Dah habis dah surah Rahman. Itu je lah yang Allah nak beritahu kat kita. Jelas tak? Nampak? Okey, kita nampakkan lagi. Jelaskan lagi tentang begini. Perkataan yang Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu berapa kali? Saya dah pernah sebut sebelum ni kat kelas. 30. 3 tolak 2. 31. Okey. Ingat tak saya pernah sebut sebelum ni kat kelas macam mana 31 tu Allah susun dia? Ingat tak? Neraka, syurga, syurga. Neraka ada berapa pintu? 7. Neraka ada 7 pintu. Syurga ada berapa pintu? 8. Syurga ada 8 bu 8 pintu. Ni kita kena belajar ni. Syurga neraka kena belajar. Belajarlah, saya syurga belajar. Nanti kan hidup kita asyik termimpi-mimpi, terbayang aja syurga tu. Terbayang je neraka. Itulah sepatutnya kena belajar. Ustaz, yang dia berdua ni yang dalam wakuntum azwajan sanatah tu kan? Wakuntum azwajan sanasah yang ni lah. Ada kamu nanti terbagi pada 3. Ni lah. Tapi itu dah surah Al-Waqi'ah. Dia saling berkait rapat 2 surah tu. Okey. Syurga 8 pintu kan? Bukanlah 8 campur 8. Tak, 8 pintu. Maksudnya begini. Ketika mana Allah Ta'ala mengulang-ulang perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah menggunakan konsep 8, 7, 8, 8 8 kali 3 apa? 24 campur 7 21. Cara dia macam ni. Sekejap saya terangkan perlahan-lahan. Nanti saya akan buktikan. Saya akan tunjuk macam mana Allah Ta'ala mengemukakan cara fabi ayyi ala tu. Ada berapa kali? 31. Tapi cara Allah susun 31 tu mengikut bab plot cerita dia bagikan macam ni. Mula-mula ketika mana nanti kita akan jumpa, saya akan sebut ayat lagi. Nikmat, ketika Allah cerita nikmat dunia, Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu 8 kali.
Faham tak? 8 kali diulang kita akan jumpa. Tapi nanti saya akan sebut ayat berapa ke berapa. Ketika mana seterusnya dunia ni akan fana. Kullu man 'alaiha kafan. Ketika mana Allah kata dunia fana dan Allah nak cerita kejadian kiamat, khususnya pasal neraka, kejadian kiamat dan neraka ni bab kedua ni, ingat tak saya kata neraka kan? Kita akan jumpa Allah ulang fabi ayat ala 7 kali. Apa kaitan 7 dengan 7 pintu syurga? Kerana dalam ayat tu cerita pasal neraka nanti. Nampak 7 kali tu rupa ulangan fi ayat lah. Nanti saya akan masukkan ayat-ayat ke berapa ibu ya. Tunggu ya. Lepas tu ketika mana Allah nak cerita, baru masuk cerita ni. Cerita ni golongan syurga first class golongan syurga Allah ulang 8 kali. 8 kali tu sampai pada ayat last kali pasal nak cerita first class syurga tu, nak masuk cerita baru syurga level 2 tu kan. Contoh Allah kata wa min dunihima jannatan. Allah kata apa? Selain dua-dua syurga itu ada 2 lagi syurga. Faham tak ayat dia? Tuan kata selain 2 syurga itu ada 2 lagi syurga. 2 lagi syurga tu yang second class pula. Sebenarnya jadi waktu Allah cerita yang syurga second class, bahasa Inggeris tak apa ke? Kelasnya. Alright. Okay, ladies and gentlemen. Alright. Golongan syurga level 2, Allah ulang berapa kali syurga? Berapa kali fabi ayyi ala? Yes, 8 kali. Cuba kira. 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 31 fabi ayyi ala. Faham tak maksudnya? Dia siapa faham cerita ni, pembahagian-pembahagian senang nak hafal ayat. Ketidakkan mana pula depan dia, sebab dia ada sama tau bunyi tau. Ainani sebab ketika Allah cerita syurga first class dengan second class dia sama bunyi. Kalau sungai dia disebut juga fihi kalau macam mata air tu kata fihi ma'ainani. Yang second class pun ada fihi ma'ainani. Cuma bezanya hujung tu. Hujung tu dapat beza. Faham tak? Contoh macam ni. Saya sebut contoh Saya padam ni boleh? Dah faham tak? Kalau tanya kenapa plot ni 8, ni 7, ni 8, ni 8? 31 semuanya kerana mengambil penceritaan. Kan ada cerita neraka syurga. Pintu syurga 8, pintu neraka 7. Faham tak? Faham tak? Okey. Kita tadi saya sebut contoh Okey, saya buktikan satu contoh ayat yang kita dapati daripada ayat tu rupanya ada perbezaan ayat tu. Perbezaan tu apa? Second class dengan first class. Contoh. Kita belajar view dulu. Nanti dah senang dah. Ya. Belajar kelas nanti dah senang dah. Betul? Faham. Tunggu. Faham lah kan? Ya. Dah kena ubah metodologi mengajar pula. Ya, Ustaz. Sentiasa kena berubah norma, new normal. New norm tapi tak boleh pakai benda tu lah. Lemah cakap. Tai masak bagus Nak terbesin, terpelihara tu pakai tu bagus Bagus juga pakai tu. Contoh. Cuba ibu-ibu buka ayat nombor ni. Saya sebutkan contoh nak nampakkan perbezaan. Kalau mungkin tertanya-tanya macam mana boleh ada first class dan second class kan? Okey, contoh dia.
Contoh dia pada ayat nombor kejap ya. Ada Quran tak? Ada. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Okey, contoh. Tengok ayat nombor 50. Okey, sebagai contoh. Ayat 50. Kita bandingkan dia dengan ayat ayat 66. Ayat 66. Okey, yang ini saya bagi contoh. Kalau orang tanya, apa bukti Ustaz ada 2 kelas syurga tu? Kita boleh jumpa buktinya pada beberapa bukti. Antara bukti dia, yang ini ayat 50 dengan ayat 66 sama cerita tentang apa? Yes, cerita tentang mata air. Mata air, mata air. Mata air tu orang Melayu apa? Kekasih. Mata air. Macam-macam orang Melayu ni Okey. Siapa dulu penyanyi nyanyi lagu Mata Air tu? Buat tak ingat Okey. Ayat 50. Contoh ibu-ibu tengok ayat dia Allah kata apa? Allah kata fihima ainani tajriya. Betul ke? Kita jim ra ya nun tajriyan. Okey. Saya bariskan dulu Fihima ainani tajriyani. Kan? Ayat 66. Sama juga. Fihima ainani nadha. Okey. Nadha khotan. Nadha kho. Okey. Tu ada Nadha khotani. Okey, saya betulkan sekejap. Tadi nota susah, tak apa. Nanti saya bagi nota. Nota tu ada dah. Dah print dah. Nanti akan datang print Sebab minggu depan tak ada kelas ni, saya ada kursus. Nanti saya beritahu kursus apa. Bukan kursus kahwin, kursus lain. Kursus dengan SPRM. Nak tangkap orang ambil rasuah sekarang Tangkap je lah. Ada kursus ni. Nun nadha. Bot kho. Dan kalau boleh belajar Al-Quran sifat huruf tu kena belajar. Nadha khatan. Okay, Allah kata fihima ainani nadha khatani. Kalau kita berhenti jangan baca ni. Okay. Sama tak? Sama. Ainani bezanya tajriyan dengan nadhahatan. Okey, kita tuliskan dia punya maksud dia. Fihima kedua-duanya. Pada dalam terjemah apa? Di dalam kedua-duanya. Okey, di dalam ke dalam kedua-duanya. Nya tu kembali pada apa?
dua syurga. Dua syurga tu satu untuk jin, satu untuk manusia. Jadi Allah kata, dalam syurga yang jin punya, dalam syurga yang manusia punya, dalam tu ada apa? Ainani, dua mata air. Dua mata air. Kita tulis kat sini juga, sama juga. Di dalam kedua-duanya. Boleh tukar nyanyi lagu, terjemahkan dia jadi lagu ya, boleh nyanyi lagu, betul nyanyi lagu kan saya masak kan. Yang keduanya, ada dua mata air. Sama je. Bezanya kat mana? Kalau tajrian mengalir, nadakhatan dia macam terpancut memancar. Dia macam memancar. Okay, kita bezakan. Apa beza dua mata air ni? Apa beza dia? Bezanya kat mana? Mengalir. Satu mengalir. Yes, satu memancar. Satu mengalir, beza kat sini. Mengalir dengan memancar, memancarkan, memancar. Antara mengalir dengan memancar, mana air lebih banyak, lebih Mengalir. mengalir lah. Sungai yang mengalir dengan air pancut saja. Pancar. Pernah tengok air pancut? Ya. Pancut lah, dua mata air yang terpancar yang mengalir dia. Mengalir. Tapi satu tu ya. Nampak tak? Daripada dua perbezaan ni, kenapa ada dua perbezaan? Sebenarnya, ayat 66 sudah memasuki penceritaan syurga second class. Yang ini, first class. Tengok tak betapa bijaknya Allah. Hikmahnya Allah dalam menyusun ayat perkataan. Kita tak perasan kalau kita tak belajar. Saya peribadi pun, saya pun tak perasan sebenarnya. Tapi belajar lagi, kita belajar. Rupanya, iyalah. Okay, betul tak? Dua benda sama. Maksud dekat sini, kalau kita belajar macam dua syurga, dua macam empat syurga ke Ustaz? Iyalah, empat lah. Syurga tu sebenarnya dia ada satu je. Cuma perbezaan darjat. Satu untuk jin, satu untuk manusia yang first class amal dia, satu untuk syurga, satu untuk jin yang second class amalnya. So amal berbeza, tentu balasannya berbeza. Orang yang amalnya first class, buat semua yang wajib, tinggal semua yang haram, buat semua yang sunat, dia tinggalkan yang makruh, dia tinggalkan juga sebahagian yang harus, maka mata air yang ada dalam syurganya yang mengalir. Air. Ada orang macam nanti kita masuk syurga, kita akan tengok mata air kita yang jadi mana. Oh, first class lah aku ni. Teringat dulu Ustaz ajar. Oh, first class. Alah. Macam tu. Atau berkata, janji aku masuk syurga. Sudah. Tak adalah, sudah pastilah rugi. Di akhirat nanti, akhirat ni adalah hari manusia menyesal. Menyesal apa? Menyesal tak buat amal banyak. Okay. Dia perbezaan, nampak tak perbezaan dia? Nampak? Okay, nak tahu ayat last sekali. Dah pukul 11 lagi. Kita habis pukul 11. 11. Ni jam tu cepat macam rumah sana juga ke? Ni Oh, jam. Jangan tepat. Okay. Last sekali kalau nak tahu sebenarnya dia ada beberapa bukti lain. Nanti kita akan belajar, saya akan tunjukkan. Bukti dia sebenarnya nak tunjuk ada dua syurga ni, kita akan bermula pada ayat ni. Dia punya pemisah dia. Pemisah. Maksudnya dah masuk plot cerita perbezaan dua syurga tu pada ayat nombor 62 sebenarnya. Ni. Yang second class kan? Second class ni sebenarnya dia bermula pada ayat nombor 62. Ni. Yang ni first class Ni class. Okay, yang second class ni dia mula pada ayat
62. Sampai habis. Ketika kita kan ayat 62 tu bunyi apa? Cuba cari ayat dia. Wa min duni ma jannatan. Terjemahan dia apa? Dan selain daripada dua syurga itu ada dua syurga lagi. Maksudnya ni kan, ni Allah cerita dua syurga tu, ingat satu jin untuk manusia, bersebut dua. Macam Allah kata selain syurga yang ni ada lagi dua syurga. Dua syurga tu yang second class. Itu maksud dia sebenarnya. Allah nak kata, cuma dia tak ada, ayat tu tak jumpa lah. Tak ada pun start jumpa first class, second class, start. Tapi Allah kata susunan ayat. Susunan ayat tu kalau kita pasal, maknanya dua syurga yang pertama, satu untuk jin, satu untuk manusia itu yang first class. Selepasnya bermula ayat 62, second class. Kan ayat 66 ni kan duduk di mana? Yang ayat 62 kan? Maknanya dalam kelompok second class. Habis. Okay, kita jumpa nanti. Cuma minggu depan 6 hari bulan tak salah saya. Saya tak dapat hadir, tapi memang bukan slot saya pun. Kan? Kan? Kita jumpa tu lagi tu ada nota ada nanti tapi saya akan buat satu nota tambahan lain untuk sinopsis yang macam tadi tu mula-mula tu. Terima kasih Ustaz. Ya. Okey, nanti kita bincang-bincangkan lagi insya-Allah pada kala akan datang. Minta maaf lah tak dapat nak masuk ayat pertama, ayat kedua. Saya bagi overview dulu. Nanti takut tertinggal lah ini. Ada soalan apa-apa? Ustaz, syurga Firdaus tu first class ke? Ya, syurga Firdaus adalah syurga yang terbaik. Tapi nanti kita akan ulas apa makna Firdaus. Syurga ni satu je. Firdaus adalah namanya. Adenin, syurga, dia ada banyak nama. Nanti kita kupas kat situ. Syurga ni hanya satu, tapi pintu dia 8. Cuma dalam syurga tu level berbeza-beza. Yang itulah. Maksudnya syurga satu, tapi orang masuk syurga tu levelnya berbeza. Ada yang first class, ada yang second class. Macam tu. Macam desa. Macam desa ni ada berapa desa jalan. Fasa tu macam ni. Macamnya Bandar Katihom tu umpama syurga. Tapi dalam Bandar Katihom tu dia ada level dia. Macam tu lah. Betul tak? Ada orang rumah Masya Allah, ada orang Masya Allah, ada orang Masya Allah. Tapi dunia bukan ukuran dia. Jelas saya bagi contoh je. Jangan lupa kata, yelah Ustaz, saya tak tahu ada kelas ke tak ada kelas. Tak, itu dunia. Sebagai contoh. Okey, ada soalan lain? Nanti kerja rumah cari yang ni. Nikmat dunia sampai ayat berapa ke berapa, dunia fana ayat berapa ke. Sebenarnya saya dah bagi dah tadi jawapan. Faham tak? Nanti cari saya jawapan. Ayat berapa ke berapa cerita daripada ayat berapa ke berapa cerita pasal nikmat dunia. Lepas tu dunia akan fana. Ayat berapa ke berapa. Syurga first class ayat berapa ke berapa. Second class ayat berapa ke berapa. Saya dah bagi tahu jawapan dekat sini tadi. Kalau dapat Saya second class dah jumpa dah ayat 62 ke berapa. Cari yang first class. Supaya nak buktikan Fabi Ayyal ni 8, cara dia mudah je. Kira daripada bawah Fabi Ayyal lah. Kan Fabi Ayyal 31 kan? Start daripada 31, 30, 29, 28 naik ke hujung tu jumpa dah cerita pembahagian dia. Jelas tak? Alright. Kita jumpa nanti insya-Allah. Ya. Syurga second class tu dia pun ada level jugalah. Maksudnya Firdaus, Wallahu a'lam yang tu. Nanti kita kupas kemudian itu. Okay, ni nota dia. Siapa print tolong print nanti. jangan lupa. Mohon ampun dan maaf, ambil bahasa nama sikit sebagainya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.